Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, "In syakartum la azidannakum wa in kafartum min 'adzabi lasyadid." Shadaqallahu 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan lagi dihormati hadirin dan hadirat uh, yang mengikuti program Calik Nurani, dan insya-Allah pada uh, pagi ini kita akan uh, berkongsi ilmu berkaitan dengan tasawuf, ya. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada pagi ini, iaitu mengenal tingkatan nafsu, kita melihat sedikit tentang permasalahan ilmu tasawuf, di mana kita dah menguraikan definisi tasawuf itu dan asasnya dalam syariat yang diambil daripada hadis ihsan, iaitu anta berdallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah Ta'ala itu seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, ketahuilah Allah Ta'ala itu melihat kamu. Maka dalam membahaskan tentang nafsu ini, maka penyucian nafsu ini dia memerlukan kefahaman kita terhadap ilmu tasawuf, ya. Baik. Sebelum kita pergi lebih dalam tentang perbahasan tasawuf itu, perlu kita faham syarat-syarat dalam memahami ilmu tasawuf ini, khususnya berkaitan dengan pengenalan kita dengan tajuk yang kita akan kongsikan bersama ini, iaitu mengenal tingkatan nafsu. Baik, sebelum kita nak pergi kepada perbahasan, kita kena lihat syarat-syarat ilmu tasawuf itu. Apakah syarat-syarat belajar ilmu tasawuf? Para ulama menyatakan ada 5 syarat. Yang pertama, bila mana kita membahaskan tentang ilmu tasawuf ini, hendaklah kita fahami pengertian ataupun definisi, ta'rif tiap-tiap sifat yang hendak dibahaskan. Ya, jadi bila mana kita nak memahamkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, maka perlulah, ya, kita faham berkaitan dengan ta'rifan tasawuf itu sendiri, ya. Contohnya apabila kita mengatakan ataupun kita contohkan penyakit riak, apa yang dikatakan riak? Apa makna riak itu? Jadi perlu didatangkan kepada kita satu definisi, ta'rif apa itu riak. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengetahui tanda-tanda sesuatu sifat. Misalnya penyakit riak tadi. Apa tandanya ada penyakit riak? Atau kita katakan nak jadi orang yang sabar. Apa tandanya orang yang sabar itu? Jadi kena tahu tanda sesuatu sifat. Yang ketiga, memahami batas-batas setiap sifat. Contohnya bila kita katakan riak. Ada riak yang dibenarkan. Memang riak itu secara umum adalah kita menunjuk-nunjuk akan amalan kita kepada manusia dengan mengharapkan pujian ataupun perhatian daripada manusia. Tapi ada bahagiannya yang riak itu dibenarkan. Contohnya bila mana kita nak bangunkan akan masjid atau musra, mesti kena cantik-cantik supaya orang datang untuk orang tengok. Bila kita nak pergi ke tempat solat contohnya, ke masjid untuk semayang fardu ataupun semayang Jumaat contohnya, kita digalakkan untuk pakai pakaian yang bersih, yang berwangi-wangian, ya, yang baru kalau boleh. Jadi di sini kalau kita lihat kan ada batas-batas dia. Jadi kita kena tahu mana batas yang dibenarkan, mana batas yang tidak dibenarkan. Marah seumpamanya, tidak dibenarkan, tercela marah itu. Tetapi dia ada batas dia. Yang kalau ketiadaan marah, boleh jadi dayus pula. Orang masuk ke rumah kita, pencuri masuk ke rumah kita, ambil harta benda kita, kacau anak isteri kita, kita diam saja. Sebab apa? Kena sabar. Kan? Dia kena ada di batas dia. Jadi di situ kena ada marahnya. Kan? Macam mana bentuk marah yang dibenarkan.
Jadi ini kita katakan sebagai memahami batas-batas setiap sifat. Yang keempatnya, kita mengetahui. Ya, kita mengetahui cara-cara nak membuang sifat-sifat mazmumah. Ya, sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat yang terkeji yang bersarang pada hati kita, yang bersarang pada nafsu kita. Jadi situlah nanti kita akan belajar bab nafsu. Ya. Jadi nak membuang sifat-sifat mazmumah itu, kalau yang zahir, nak membuang contohnya dosa-dosa yang ada pada anggota yang zahir lah, mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, dua tangan, dua kaki. Kalau hati kita, membersihkan hati kita daripada sombong, ya, riak, ujub, takabur, hasad, ya, hasad dengki, cinta dunia, cinta kemegahan, marah, bakhil, banyak makan, berangan-angan panjang dan huruf. Ini 10 perkara yang Imam Al-Ghazali letakkan sebagai asas kepada pemahaman sifat-sifat mazmumah yang kita nak kena buang. Ya, apa dia? Saya ulang balik. Pertama, sombong. Yang keduanya, riak, takabur, ujub. Yang ketiga. Yang keempatnya, hasad dengki. Yang kelimanya, cinta dunia dan kemegahan. Yang keenamnya, marah. Yang ketujuhnya, bakhil. Yang kelapannya, banyak makan. Yang kesembilannya, berangan-angan panjang. Dan yang kesepuluhnya, ghurur ataupun tipu dalam amalan. Ini 10 perkara yang kita kena buang. Jadi syarat tasawuf itu, kita kena tahu cara untuk kita membuang atau merawat hati kita yang ada penyakit-penyakit ini. Dan yang kelimanya, ganti daripada penyakit-penyakit yang kita buang tadi, maka kita perlu isi pula hati kita dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat baik. Seperti, dia ada 10 juga. Seperti taubat, sabar, yang keduanya. Yang ketiganya, takut dan harap. Yang keempatnya, zuhud. Yang kelimanya, syukur. Keenamnya, ikhlas. 7, tawakal. 8, kasih akan Allah. 9, redha. Dan yang ke-10, ingat akan mati. Itu yang asas dalam pemahaman kita terhadap sifat-sifat mahmudah. Maka, sifat mazmumah itu kita buang. Sifat mahmudah itu kita cuba perolehi. Iaitu yang kita katakan tadi dalam syarat tasawuf. Ya. Jadi 5 syarat belajar ilmu tasawuf itu, pertama, ta'rifan, yang kedua, tanda, yang ketiganya, batas, yang keempatnya, tahu cara nak buang mazmumah, dan yang kelimanya, tahu untuk mendapatkan mahmudah. Baik. Jadi semua perkara itu sebenarnya dia memerlukan kepada ilmu, ya, dan cara untuk kita faham bagaimana nak membuang sifat-sifat yang terkeji tadi. Baik. Pada hari ini kita akan bicara tentang nafsu. Ya, tentang nafsu. Yang mana dalam kita nak menuju kepada kebaikan, sudah pasti ada halangan. Ya, bila mana kita nak buat baik, pasti ada sesuatu yang akan menghalang kita. Sebab syaitan, iblis, takkan mudah-mudah nak bagi perjalanan kita itu tidak diganggu. Pasti ada gangguan. Ya, imam daripada iblis, syaitan, dunia, manusia yang berada di sekitar kita, pasti akan menghalang kita dalam kita nak mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita nak menuju kepada kebaikan, sudah pasti ada penghalang yang akan menghalang perjalanan seorang hamba itu menuju kepada Tuhan. Penghalang utama yang menuju kepada Allah Taala ialah syaitan dan nafsu. Nafsu berada dalam diri manusia, yang mengalir bersama aliran darah yang menguasai tubuh manusia. Nafsu itu perlu. Kerana jika tidak nafsu, manusia tak boleh hidup. Manusia perlu makan, perlu berkahwin, perlu beranak, mempunyai kehidupan. Kesemuanya itu memerlukan nafsu untuk membina tamadun kehidupan manusia. Cuma nafsu itu perlu dikawal agar ia tidak memudaratkan manusia itu sendiri. Artinya, nafsu itu ada yang jahat dan ada yang membawa kepada kebaikan. Dalam kitab-kitab tasawuf, disebutkan bahawa pada manusia itu ada 7 tingkatan nafsunya. Bermula daripada nafsu amarah. Yang keduanya, nafsu lawamah. Yang ketiganya, nafsu mulhimah. Yang keempatnya, nafsu mutmainnah. Yang kelimanya, nafsu radiyah. Yang keenamnya, nafsu mardiyah. Dan yang ketujuhnya, nafsu kamilah. Baik, kita tengok kepada ciri-ciri nafsu yang pertama itu.
Ya, nah, ciri-ciri nafsu yang pertama. Nafsu amarah. Nafsu amarah ini ialah nafsu yang suka menyuruh kepada kejahatan. Nafsu yang paling rendah dan sehina-hina nafsu. Firman Allah SWT, Inna nafsa la'ammaratun bisuk. Sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan. Jadi perkataan la'ammaratun bisuk itu, yang menyuruh kepada kejahatan itu dinamakan dia nafsu amarah. Yang menyuruh kepada kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Jadi kalau kita lihatkan, nafsu amarah ini kalau kita tengok, dia mempunyai ciri-ciri dia. Yang pertama, dia sering melakukan kejahatan. Itu ciri-cirinya. Sentiasa buat dosa. Ya, sentiasa berbuat jahat. Yang keduanya, tidak menyesal di atas perbuatan dosanya. Tidak menyesal di atas perbuatan-perbuatan jahatnya. Malah kadang-kadang berasa lega dan kadang-kadang berasa gembira dengan dosa dan kejahatan. Itu tanda dia, yang kedua. Yang ketiga, terlalu gembira mendapat nikmat dan berputus asa apabila ditimpa bala dan kesusahan. Jadi ini tanda orang yang ada nafsu amarah. Jadi kalau kita tengok tanda-tanda ni, ciri-ciri ni ada pada kita, kita kena cepat-cepatlah bertindak. Ya, untuk kita buang sifat-sifat ni. Ingat yang kita belajar tadi. Ya, syarat tasawuf. Ya, tahu cara buang mazmumah, tahu cara untuk kita mendatangkan mahmudah. Baik. Tanda yang ketiga, terlalu gembira bila dapat nikmat dan mudah berputus asa apabila ditimpa bala dan kesusahan. Jadi, bila dapat nikmat seronok sangat. Bila sikit diuji oleh Allah Ta'ala, dia mula putus asa. Malah kadang-kadang memaki Tuhan. Bila mana diberikan atau ditimpakan kepadanya ujian. Dan sifat-sifat yang keji yang timbul daripada benih nafsu amarah ini adalah umpamanya bakhil, tamak, cinta dunia, panjang angan-angan, sukakan kemegahan, ingin terkenal, ingin masyhur, ya, hasad dengki, dendam, khianat, niat jahat, dan banyak lalai dengan Allah. Ini semua adalah benih-benih yang keluar daripada nafsu amarah tadi. Jadi kalau kita duduk kat situ, kita tahulah kita berada di situ. Maka macam mana cara kita nak keluar, nanti kita akan bahaskan secara detail macam mana cara nak mujahadah. Cuma sekarang ni kita dah tahu penyakit tu ada kat kita. Cara yang paling senang dan mudah untuk kita berdepan dengannya adalah dengan memperbanyakkan amal-amal ketaatan, banyakkan zikrullah, banyakkan baca Quran, banyakkan solat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita disiplinkan diri kita untuk lepas daripada kongkongan nafsu amarah ini. Nafsu amarah inilah sejahat nafsu. Dan tanpa pembersihan dan penyucian hati, sudah pasti dia tidak akan dapat dibuang. Walaupun seorang itu adalah ahli agama ataupun berilmu, tetap akan bergelumang dengan sifat-sifat keji yang ada pada nafsu ini. Jadi orang yang bersifat dengan nafsu amarah ini, ya, dia tak akan mungkin dapat untuk lepas daripada menjadi hamba kepada nafsunya, menjadi hamba kepada dosa dan maksiatnya. Sehinggalah kemudiannya Allah Ta'ala akan mematikan dia dalam keadaan yang derhaka kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu adalah nafsu yang pertama, nafsu amarah. Adapun nafsu yang kedua itu namanya nafsu lawamah. Diambil daripada Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, Allah menyatakan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah kematian. Jadi lawamah itu apa maksud dia? Lawamah itu bahasa perkataan laum. Laum ini artinya dia mengkritik. Dia mencela akan dirinya sendiri. Maksudnya dah ada kesedaran. Bila dia buat jahat, dia kritik dirinya sendiri. Bila dia buat jahat, dia akan mencela dirinya sendiri. Tapi tak lama kemudiannya, bila mana penyesalan itu sudah hilang, dia kembali balik kepada maksiat yang lama, yang sebelumnya dibuat tadi. Jadi ini kita namakan sebagai
nafsu lawamah. Dia jatuh bangun, bangun jatuh, jatuh bangun. Macam itulah dalam perjalanannya menuju kepada Allah Ta'ala. Baik, nafsu lawamah ini adalah nafsu yang suka mengkritik akan dirinya sendiri. Ataupun mencela dirinya sendiri. Apabila berlaku maksiat dan dosa ke atas dirinya. Misalnya, seseorang apabila dia melakukan maksiat, dia akan menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah mana senggang masa yang berlalu, bila mana kesedaran itu dah mula hilang, maka dia kembali melakukan maksiat. Tapi lepas tu dia menyesal balik dan kembali bertaubat. Macam itulah dia. Ya, berulang-ulang kali bertaubat dan berulang-ulang kali mungkir akan taubat. Nah, itulah orang yang bersifat dengan nafsu lawamah. Ini banyak kita ni. Kita ni banyak nafsu lawamah ni. Ya, manusia umum ni. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Ya. Memang akan banyak orang yang mempunyai nafsu yang sebegitu. Dia bukan kata tak nak jadi baik. Dia nak jadi baik. Tapi bila mana duduk dalam masyarakat, masyarakat bawa dia kepada maksiat, dia buat maksiat. Lepas tu bila mana dia sedar, dia kembali untuk jadi baik balik, taubat dengan Allah. Tapi kemudiannya nanti, bila mana dia berjumpa dengan kawan-kawan, dia buat maksiat balik, dia jatuh balik dalam maksiat. Macam itulah dia. Berulang-ulang kali bertaubat, berulang-ulang kali dia mungkir akan taubat. Maka nafsu lawamah ini, kedudukannya tinggi sikit daripada nafsu amarah. Namun dia tetap berada pada tahap rendah dan hina. Cuma, orang yang bersifat dengan nafsu amarah, lawamah ini, dia mudah ditegur. Dan hatinya mudah terdorong ke arah ibadah dan kebaikan. Tapi nafsunya belum dapat ditundukkan sepenuhnya. Jadi ini orang yang bersifat dengan nafsu lawamah. Ya. Baik, antara sifat-sifat nafsu lawamah tu macam mana? Pertama, dia mencela dirinya. Ya, kita sebutkan tadi, dia menyesal dengan dosa yang dia buat. Tapi lepas tu dia balik-balik. Dia mungkir balik. Lepas tu dia taubat balik. Macam tu lah dia. Mencela kesalahan dirinya. Kemudian selalu bertafakur mengenangkan dosa. Rasa takut apabila bersalah. Mencela apa juga kejahatan. Cuma bila mana dia buat baik, dia mudah riak. Dia mudah megah dengan apa yang dia buat. Ya, selalu terjebak dengan dosa. Tapi kemudian dia bertaubat balik. Macam itulah keadaannya. Ya. Maka martabat nafsu lawamah itu ada pada kebanyakan orang awam. Orang yang memiliki nafsu ini masih lagi belum selamat daripada azab dan siksaan Allah Ta'ala. Kecuali dengan ampunan dan rahmatnya. Dinukilkan daripada kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahawa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud AS dengan dikatakan, wahai Daud, berilah nasihat dan peringatan kepada teman-temanmu akan nafsu syahwat. Sesungguhnya hati yang bergantung akalnya dengan nafsu syahwat dunia itu akan terlindung, terhijab daripadaku. Jadi ini peringatan tentang nafsu yang diikuti. Bila mana syahwat menguasai, maka akan terhijablah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada sesuatu yang lebih sukar padaku daripada mengubati hawa nafsuku. Sesekali dia memberikan manfaat bagiku dan sesekali dia memberikan mudarat padaku. Jadi nafsu ni benda yang sangat susah untuk kita didik dia. Sebab macam itulah. Ya. Nafsu ni sebahagian daripada diri kita. Nak buang tak boleh. Nafsu tak boleh nak buang. Nafsu tu perlu kita didik. Sebab memang kita itu sebahagian daripada nafsu. Maka perlulah kita didik nafsu tersebut. Baik, itu nafsu yang kedua yang menjadi sifat kebanyakan manusia. Baik, tengok nafsu yang ketiga pula. Nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah. Melalui mujahadah yang bersungguh-sungguh di peringkat nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang kedua. Yang pertama tadi nafsu amarah. Yang keduanya lawamah. Yang ketiganya mulhimah. Melalui mujahadah yang bersungguh-sungguh di peringkat nafsu lawamah, seseorang itu akan meningkat ke tingkatan yang seterusnya, iaitu nafsu mulhimah. Yang ketiga ni nafsu mulhimah. Nafsu yang sudah mendapat ilham yang baik daripada Allah. Sudah ada pimpinan daripada Allah. Nafsu di peringkat ini sudah menerima latihan, proses penyucian hati dan mujahadatun nafs. Jadi, sudah ada ilmu pada tahap ini. Sudah belajar ilmu, sudah beramal ilmu. Sudah dia itu merasai kelazatan dan kemanisan dalam ibadat. Ini kita namakan sebagai orang yang bernafsu dengan nafsu mulhimah. Hati sentiasa terdorong melakukan kebaikan.
Di peringkat ini Allah dan para malaikat sentiasa mengilhamkan kebaikan kepada hati manusia itu. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10, wa nafsin wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya lalu diilhamkan oleh Allah kepadanya mana yang baik dan mana yang buruk, sesungguhnya mendapat kemenangan orang-orang yang menyucikan hatinya, dan rugilah, celakalah orang-orang yang mengotorkannya. Jadi ini orang yang kita katakan sudah memiliki nafsu mulhimah, sudah mendapat ilham-ilham yang baik dari Allah, lintasan-lintasan yang baik dari Allah, sudah bertapak dalam hatinya itu hidayah. Maka antara sifat-sifat yang ada pada orang yang memiliki nafsu mulhimah ini, apa di antaranya? Pertama, tidak sayangkan dunia, contohnya. Yang keduanya, berasa cukup dengan Allah. Yang ketiganya, merendah diri. Yang keempatnya, sabar dengan ujian. Yang kelimanya, sentiasa bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Maksudnya, dah tak ada lagi. Ya, tak ada lagi padanya itu maksiat yang zahir. Betul-betul bertaubat. Istiqamah dia. Maksudnya ni orang yang dah, kita katakan warak. Ya, orang yang dah soleh ni. Mula mendapat ilham dan ilmu laduni. Sudah mendapat pimpinan terus dari Allah. Yang ketujuhnya, tahan menanggung kesusahan. Yang kelapannya, mengasihi segala makhluk. Dan yang kesembilannya, tidak terlibat dengan dosa-dosa besar. Jadi ini orang yang memiliki nafsu mulhimah. Mereka yang telah sampai ke peringkat nafsu ini telah mula masuk ke dalam zauq. Maka inilah nafsu orang saleh yang sentiasa dalam hatinya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk membuang segala sifat yang terkeji dalam dirinya seperti ujub, sum'ah, cinta dunia dan sebagainya. Mahupun sifat-sifat tersebut masih ada dalam hati. Jadi orang-orang yang bersifat dengan nafsu mulhimah ini, dia adalah merupakan orang-orang yang dah pada hatinya itu ada istiqamah dengan kebaikan. Dia dah mula buat kebaikan. Cuma kadang-kadang dosa hatinya tu masih ada lagi. Seperti ujub, riak, takabur tu ada lagi pada hati dia. Jadi kerana tu tak sempurna lagi. Dia tak selamat lagi. Belum lagi. Kerana yang sempurna itu adalah orang yang hatinya itu bersih daripada segala-gala perkara. Dinamakan sebagai qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak bermanfaat anak pinak harta benda melainkan hati yang selamat sejahtera yang dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tingkatan nafsu selepas daripada mulhimah itu yang keempat, nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang dah selamat. Sebenarnya inilah nafsu yang paling asas yang perlu kita capai. Yang di bawah daripada nafsu ini, mulhimah, lawamah, amarah, kalaulah kita mati dalam keadaan yang tidak sempurna, ya, kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan derhaka. Jadi paling tidak nafsu yang nak kita bawa bertemu Allah Ta'ala ini adalah nafsu mutmainnah. Ya. Maka hasil daripada zikir yang berterusan di peringkat mulhimah, nafsu tadi telah dicuci, ditundukkan dengan sinar daripada nur ilahi yang dalam dirinya itu. Selepas mana dia belajar, selepas mana mendapat didikan guru yang mursyid, selepas mana dia bermujahadah pada Allah Ta'ala, memberatkan diri dengan ibadat-ibadat, siang dan malam, fardu dan sunat, maka di waktu itu sudah ada dalam hatinya itu satu bentuk keazaman, ya, kejernihan rohani, ketenangan yang berpanjangan. Mana telah dicuci hatinya itu daripada kekotoran-kekotoran yang kita sebutkan tadi, maka di waktu itu dia akan tenang. Ya, hasilnya dia akan tenang. Dan di situlah Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya. Allah Ta'ala akan turunkan ilhamnya, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepadanya. Malah dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan redha mirdai. Jadi Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia ambil perkataan mutmainnah itu daripada ayat ini, ya, daripada surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai nafsu yang tenang, iaitu mutmainnah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan redha mirdai. Masuklah kamu ke dalam hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku, kata Allah Ta'ala. Jadi ini orang yang kita katakan memiliki nafsu mutmainnah, ya.
Orang yang begini mukmin yang sejati. Mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ditimpakan mereka itu dengan ujian dan musibah, mereka sabar. Tenang hatinya dengan Allah Taala. Jadi ini yang kita namakan sebagai mutmainnah. Maka antara tanda-tanda orang yang memiliki nafsu ini adalah mereka ini tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah murah hati dan suka bersedekah. Hatinya sentiasa bertawakal dengan Allah Ta'ala. Hatinya sentiasa tenang. Orangnya itu bijaksana dan arif dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya telah melalui proses ilmu dan proses amal. Baru sampai ke tahap nafsu mutmainnah. Bukan kata dia boleh sampai ke tempat ni, ke makam ini dalam keadaan tidak ada ilmu. Tak ada. Mesti dengan ilmu. Ya. Dan mesti dengan tenang. Memiliki sifat-sifat takwa yang sebenarnya. Kuat ibadahnya. Ya. Sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sentiasa tenang apa perkara yang mendatang. Memiliki sifat takwa yang sebenarnya. Dan mereka ini sentiasa merasai kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang begini kalau kita lihatkan, Masya Allah, orang yang mereka itu dipimpin oleh Allah Ta'ala. Yang mendapat ilham terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah golongan yang kita namakan sebagai golongan yang salihin. Yang mendapat nafsunya itu nafsu mutmainnah. Jadi Allah pimpin mereka. Ya. Baik, kita tengok satu kisah. Bagaimana kisah seorang yang alim lagi soleh. Yang bernama Abu Osman Al-Hayari. Diundang ke satu majlis. Orang yang mengundangnya itu sebenarnya ingin mencuba beliau. Lalu bila Abu Osman datang ke majlis tersebut, maka di waktu itu tuan rumah kata, kami tidak punya apa-apa maksud pada tuan. Jadi kami tak jemput tuan lah. Tuan baliklah. Maka di waktu itu dia pun balik. Kemudian dipanggil balik. Untuk dia itu datang ke majlis tersebut. Lalu dia pun datang. Sampai kemudiannya dihalau balik-balik. Dia pun balik. Macam tak ada apa-apa. Kali ketiga dia undangnya lagi. Dia mari lagi. Sampai di peringkat di mana tuan rumah mengatakan, wahai tuan, sebenarnya kami nak menguji tuan saja. Bagaimanakah yang dikatakan Abu Osman ini adalah orang yang sangat penyabar, kami nak uji kesabaran itu. Dan bila kami lihat memang benar perkara itu wujud pada Tuhan dan kami nak belajar dengan Tuhan. Kami nak jadi murid Tuhan. Dan ditanya kepada Abu Osman, macam manakah dia boleh mempunyai akhlak yang sedemikian? Maka Abu Osman berkata, apa yang kamu lihat ini sebenarnya adalah perangai anjing. Anjing itu sesungguhnya apabila dipanggil, ia datang. Dan bila mana dia gertak, dia akan pergi. Macam tu ajalah. Maksudnya dia tidak ada apa-apa rasa terhadap manusia. Dikasih kepada semua manusia. Dianggap semua manusia itu adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak terasa apa-apa pun dalam hati dia. Cuba kita orang buat macam tu. Sekali orang panggil kita, kita pergi ke majlis dia, tiba-tiba dia kata, oh kita tak dalam senarai tetamu dia. Dia suruh kita balik. Kita pun balik. Tiba-tiba nak dijemput lagi kali kedua. Tak, dia datang lah. Malaslah kita nak pergi. Kan? Tetapi kalau kita orang soleh, dia datang. Sebab ada hajat. Orang jemput. Ya? Maka kita kena raikan. Begitulah kalau kita lihatkan. Orang yang mutmainnah ni, pada hatinya tu, tenang semata-mata. Tak ada apa-apa yang kisahnya. Naik bas sama, naik kereta sama, naik motor, bisikal sama, naik Mercedes kapal terbang pun sama je. Jadi, hati orang yang mutmainnah ni, orang yang betul-betul tenang dengan Allah Ta'ala. Jadi itu tahap yang keempat. Yang paling tidak kita kena ada untuk kita selamat daripada siksaan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Baik. Surah nafsu yang kelima. Nafsu yang kelima ni yang lebih tinggilah daripada nafsu mutmainnah. Namanya nafsu radiyah. Iaitu orang yang pada hatinya sudah memiliki sifat-sifat mahmudah yang sebenar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sudah ada taubat, sudah ada syukur, sudah ada sabar, redha, tawakal. Ya, semua sifat-sifat mahmudah itu sudah ada pada hatinya. Dan orang yang begini memiliki pandangan dan memiliki pandangan yang tajam, hasil pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah menyatakan sehingga Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin, kerana mereka itu pandang dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang begini, orang yang memiliki hubungan hatinya itu kuat dengan Allah Taala, sangat kuat dengan Allah Taala. Sampai Allah boleh pimpin mereka itu secara terus-menerus.
Dan mereka inilah yang dinamakan sebagai awliya Allah. Dalam surah Yunus ayat 62 Allah menyatakan ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak berasa takut dan duka cita. Itu dia. Ya. Jadi, nafsu mereka sudah terkikis daripada akar umbinya sama sekali. Nafsu-nafsu yang buruk tadi. Mereka disinari hatinya itu dengan nur syuhud ke alam ma'rifat. Alam di sekeliling mereka itu laksana cermin yang melaluinya mereka boleh nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan setiap ketika. Jadi hati mereka itu sudah tenggelam dalam musyahadah, penyaksian dengan Allah SWT sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis ihsan, iaitu anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu bila menyembah Allah seolah kamu melihat dia. Kalau kamu tak melihatnya, ketahuilah Allah itu melihat kamu. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan sifat-sifat mereka itu dah berakar umbi pada diri mereka. Seperti zuhud, ikhlas, wara', memelihara hukum, ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang bukan kata dosa. Yang umum yang tak sepatut mereka buat pun mereka tak buat. Ya. Jadi mereka melazimi akan akhlak orang-orang yang soleh. Dan mereka inilah orang yang memiliki kerohanian yang sangat tinggi dan mereka itu sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sentiasa bersama dengan Allah. Baik. Itu nafsu yang ke-5. Adapun nafsu yang ke-6, ya, iaitu nafsu mardiyah. Ini lagi tinggilah para wali-wali Allah yang sangat tinggi, ya. Yang mana nafsu mardiyah ini adalah nafsu yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nafsu yang lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah dan lebih tinggi daripada nafsu radiyah. Sebab itu dalam ayat yang kita baca tadi, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka redha dan meredai. Nafsu yang telah diredai oleh Allah Ta'ala. Martabatnya lebih tinggi daripada mutmainnah dan radiyah. Jadi mereka ini adalah merupakan orang yang dah sebati dengan zikrullah. Gerak-geri mereka dalam tindakan harian mereka itu semuanya datang daripada Allah SWT. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Ya, ini hadis kursi, ya. Hadis kursi yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW daripada Tuhannya dengan katanya, "Au kama qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa in sa'alani 'abdi la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu." Atau kama qala. Yang bermaksud dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya, mendampingkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku mencintainya daripada hal-hal yang fardu, dan juga mendekati dirinya kepadaku dengan sesuatu yang sunat, dengan nawafil, sehingga aku mencintainya. Dan ketika mana aku mencintainya, akulah pendengarannya ketika mana dia mendengar. Akulah penglihatannya ketika mana dia melihat. Akulah tangannya ketika mana dia memegang. Akulah kakinya ke mana saja dia pergi. Dan bila mana dia meminta kepadaku sesuatu, maka akan kuberikan kepadanya. Dan aku lindungi kepadanya. Dan inilah orang yang bersifat dengan nafsu mardiyah. Ya, mereka ini adalah merupakan golongan para wali Allah. Maka di antara ciri mereka ini, kalau kita lihatkan akhlak mereka macam akhlak para nabi. Sentiasa zikir Allah Ta'ala, memiliki segala sifat-sifat kebaikan, sudah mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini bersahabat dengan para arwah, wali-wali Allah dan para nabi di alam yang tinggi. Ya, dan lahir daripada mereka itu berbagai-bagai bentuk karamah. Ya, berbagai-bagai bentuk apa yang kita namakan sebagai perkara-perkara yang mencari adat. Ya, karamah. Seperti apa yang pernah berlaku kepada Ibrahim Al-Khawas. Ya, satu ketika beliau telah dicabar oleh seorang pendeta Nasrani, ya, untuk ketika mana mereka berjalan bermusafir untuk meminta hidangan daripada Allah. Maka Ibrahim Al-Khawas dia angkat tangan dan di waktu itu dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan akan hidangan. Di waktu itu Allah turunkan hidangan, ya, kepada beliau, ya, disebabkan karamah. Dan dia pun makan dengan Nasrani itu. Lalu dia pun meneruskan lagi perjalanannya. Kemudian Ibrahim Al-Khawas minta kepada Nasrani ini untuk buat benda yang sama. Kalau kemarin, dulu, kamu minta saya buat macam tu, sekarang kamu buat pula.
Maka Nasrani ini pun buat. Dia doa pada Tuhan dan kemudian Allah Ta'ala turunkan juga akan hidangan menyebabkan Imran bin Khawas dia rasa ragu-ragu. Ni betul ke sihir ke benda ni? Kan? Sehingga akhirnya di waktu itu kata Nasrani ini, Tuhan makanlah. Saya akan menyampaikan dua perkara kepada Tuhan. Yang pertama, dia kata sebenarnya saya dah Islam. Sejak mana saya telah melihat akan karamah yang diwujudkan ataupun yang telah diberikan kepada Tuhan oleh Allah SWT, maka di waktu itu saya dah Islam sebenarnya. Saya bukan lagi Nasrani. Dan yang keduanya, saya minta benda ni di atas barakah Tuhan. Jadi, saya mohon dengan Allah Ta'ala bahawa dengan berkat Tuhan, diturunkan akan hidangan ini. Itu kisah yang disebutkan oleh setengah para ulama dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan kisah Ibn al-Khawas ini. Jadi, itu karamah. Sehingga akhirnya dapat mengislamkan seorang pendeta Nasrani yang berjalan dengan seorang wali Allah. Jadi, ini adalah merupakan orang yang bersifat dengan nafsu mardiyah. Yang paling kita katakan hebatlah pada nafsu yang tinggi. Cuma mereka ni bukan nakkan karamah. Mereka tak nak karamah. Kalau boleh mereka nak lari dari karamah. Tidak mau orang kenal mereka pun. Tetapi Allah nak bagi, nak muliakan mereka. Allah muliakan mereka. Baik, ini sifat nafsu yang ke-6. Adapun sifat yang ke-7 itu nafsu kamilah. Nafsu kamilah ni adalah merupakan nafsu para nabi dan rasul yang berada di tingkatan kesucian yang paling tinggi. Yang mana mereka itu berada pada makam baqa' billah. Penyaksian mereka dengan Allah Ta'ala itu sentiasa berlaku. Setiap masa dan setiap ketika. Seperti Rasulullah SAW. Yang sentiasa hatinya itu dengan Allah Ta'ala. Sampaikan waktu tidur pun Nabi SAW tidak tidur. Dikatakan bahawa sesungguhnya Nabi waktu dia tidur, matanya tertidur tapi hatinya terbuka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang dia buat semuanya adalah daripada Allah. Untuk Allah, kerana Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di waktu itu dikatakan bahawa mereka yang telah sampai ke peringkat ini mesti melalui proses tingkatan nafsu yang sebelumnya dan mesti melalui segala adab dan istiqamah amalan. Dengan kenyataan ini, tahulah kita bahawa setiap Rasul itu Nabi, setiap Nabi itu wali dan setiap wali itu orang saleh. Tetapi pangkat Rasul dan Nabi itu adalah pemberian yang khusus daripada Allah dan pintu kenabian dan kerasulan itu telah tertutup sejak wafatnya Rasulullah SAW. Wahyu tidak turun lagi selepas baginda dan barang siapa yang mengakui bahawa sesungguhnya ada menerima wahyu selepas daripada kewafatan baginda adalah bohong semata-mata. Jadi kalau kita lihatkan ini adalah merupakan orang yang bersifat dengan nafsu kamilah yang mereka itu duduk pada makam para nabi dan rasul. Jadi kalau kita tengok segi logik dan segi pemikiran awam kita ni, orang awam macam kita ni takkan mungkinlah dapat sampai ke nafsu kamilah. Kalau dengan izin Allah Ta'ala mungkin. Tetapi ini adalah khusus untuk para nabi dan rasul. Dan kenabian itu dah tak ada pada hari ini, melainkan yang ada hanyalah kewalian saja yang dibuka pintunya. Itu pun di bawah pimpinan dan juga di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi inilah kalau kita lihat 7 bentuk nafsu yang kita sebutkan tadi, paling kurang yang kita perlu capai adalah pada nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan insya-Allah selamat di hari akhirat. Saya rasa cukup setakat itu perkongsian kita pada kali ini. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.